Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan mungkin juga terlewat sedikit, selamat Hari Raya kepada yang Muslim dan Muslimah. Jadi kita akan pergi kepada topik yang seterusnya, iaitu 3.2. Tapi sebelum itu, izinkan cikgu untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang kita punya carry mark untuk semester ini. Carry mark kita terbagi pada dua. Yang pertama adalah PB dan juga PA. So PB ni yang seperti yang kita tahu adalah terbagi kepada 4, iaitu kuis, ujian, lagi pembentangan dan juga laporan. Dan PA. Sebelum itu yang ini carry mark dia adalah 60%. So PA pula adalah lagi 40%. Lagi 40%. So disebabkan oleh PKP terdapat perubahan dari sudut pembahagian markah. Untuk PB, kuis terbagi pada dua lah, kuis 1 dan juga 2. Setiap satu kuis tu 5 markah. Maksudnya kuis 1 tambah kuis 2 jadi 10% lah, jadi 10 markah. Untuk ujian pula ada 2 ujian lah, satu ujian 1, satu lagi ujian 2. Ujian 1 kamu sudah buat, ujian 2 akan buatlah kemudian untuk topik pembezaan ini. So ujian hasil tambah 22 kamu akan dapat 20%. 20%, maksud dia setiap satu ujian adalah 10%. So 10 tambah 10, ujian 1 tambah ujian 2, kamu akan dapat 20%. Seterusnya adalah pembentangan. Pembentangan dia punya markah adalah 10%. Dan laporan 10%. Jadi total keseluruhan untuk markah PB yang baru adalah 10 tambah 20, 30 tambah 10, 40 tambah 10 lagi 50. Jadi bukan lagi 60%, tapi dia sudah jadi berapa? Dia sudah jadi 50%. So itu adalah carry mark untuk markah PB kamu yang barulah. Jadi setakat ni ujian 1 kamu baru buat, ujian 1 pun kamu baru buat juga, kuis 1 dan ujian 1. Dan pembentang laporan, semua orang sudah hantar, tahniah. Pembentangan ada certain kumpulan lagi yang belum hantar. So ini cikgu mau tengok lah. Laporan pun ada juga yang belum hantar ni. Sebab cikgu ada 2 kelas kan. Ada satu kelas sudah siap hantar, satu kelas lagi belum siap lagi hantar. So disebabkan markah PB adalah 50%, lagi 50% kita ambil dari markah PA. Tapi untuk semester ini ada PKP, so dia tidak panggil PA lagi. PA ni kena duduk di Dewan Peperiksaan lah. Tapi sekarang kita panggil PB KAS. Dia sama macam PA jugalah, tapi dia dipanggil PB KAS. Dan peperiksaan mungkin dibuat di dalam kelas lah, cikgu tidak pasti lagi. So markah untuk PB KAS adalah 50%. So 50 tambah 50, 100%. So markah minimum untuk lulus adalah 50% untuk lulus. Yang ni ada dalam CO kamu, course outline. Kamu boleh baca balik lah. Yang ni 50%. Dan kehadiran mesti capai sekurang-kurangnya
90%. Okey. Kehadiran. Okey, mesti sekurang-kurangnya 90%. Simbol sekurang-kurangnya adalah macam inilah. Lagi besar atau sama dengan. Okey, yang ni kamu sudah belajar lah simbol matematik ni kan. Okey, so bolehlah kita pergi ke topik yang seterusnya, iaitu 3.2. Oi, lama betul cikgu tidak mengajar ni. Okey. So 3.2, kadar perubahan yang terhubung. Kadar perubahan yang terhubung. Okey, menentukan 3.2.1, menentukan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung. Okey, jika y sama dengan fx dan x sama dengan gt, maka kadar perubahan y kepada t boleh ditentukan dengan menggunakan petua rantai, iaitu dy per dt sama dengan dy per dx kali dx per dt. Okey, sebelum tu kamu mesti faham istilah yang digunakan di sini. Kadar perubahan. Okey, kadar perubahan. Kadar perubahan ini kalau kamu tengok di sini, bawah dia ada dt. Okey. Kadar perubahan ni bawah dia ada dt. Apa maksud dt ni? Masa lah. Maksudnya kadar perubahan setelah masa berlalu. Macam itulah. Okey, sebagai contoh, kalau soalan mahu kita cari kadar perubahan y apabila okey, sambunglah soalan dia kan. So, kadar perubahan y itu adalah dia mahu cari dy per dt lah. Okey. Kemudian soalan pun boleh tanya juga kita, cari kadar perubahan x apabila okey, soalan dia panjang lagi. Okey, itu maksudnya dia suruh cari dx per dt. Okey, begitu juga dengan a, luas. A ni luas lah. Dalam bahasa Inggeris, A ni adalah area ataupun luas. So, jika A sama dengan fx dan g sama dengan gt, maka kadar perubahan A kepada t ialah, kamu tengok ni, kadar perubahan A pada t. Okey, kadar perubahan A ni adalah luas. So, bawah dia ada dt. dt ni menunjukkan kadar perubahan lah. Kadar perubahan A, dA per dt. Sama dengan dA per dx. Ni kamu punya nota ni, dA per dt salah ni. Okey, mesti tukar t tu kepada huruf x. So, dA per dx sama dengan dx per dt. So, sekali lagi, bawah dia ada dt. Maksud dia, ini adalah kadar perubahan x kepada t. So, dx per dt. So, kalau kita bercakap tentang teori, memang kita tidak akan faham lah. Jadi, kita akan buat sedikit contoh. Contoh yang diberi di dalam atas penerangan ini. Contoh 9. Dua pemboleh ubah x dan y dihubungkan. Okey, kamu tengok dia punya tajuk kadar perubahan yang terhubung. Okey, x dengan y dihubungkan. So, x dengan y ni terhubunglah oleh persamaan y sama dengan 4x tambah 3 per x. Diberi y bertambah dengan kadar malar 2 unit sesaat. Cari kadar perubahan x apabila x sama dengan 3. Okey, kita keluarkan maklumat satu per satu. Okey, sebab dalam kita tidak belajar kan. Okey, dua pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y sama dengan, okey, kita tulislah contoh 9. Okey, clue yang pertama, x dan y dihubungkan oleh persamaan y sama dengan 4x tambah 3 per x. Okey, clue yang seterusnya, diberi y bertambah dengan kadar malar 2 unit sesaat. Okey, kamu tengok tu, y bertambah, maksud dia dengan kadar malar. Okey, maksud dia ada kadar perubahan lah di sini. Apa yang berubah? Y bertambah. So, y lah yang berubah. Jadi, macam mana mau tulis? Okey, bila ada berlaku kadar perubahan, dy, bawah dia dt.
sama dengan, dia cakap apa tadi? 2 unit sesaat. So tulislah 2 unit sesaat. Okey, lagi keluar apa lagi? Oh, dia suruh cari terus. Cari kadar perubahan X apabila X sama dengan 3. Okey, cari perubahan X apabila X sama dengan 3. Okey, maksudnya dia suruh cari dx per dt. Sebab dia suruh cari kadar perubahan X. Jadi, dx per bawah dia dt. Sama dengan berapa lah? Okey, jadi berdasarkan clue yang diberikan di atas ni, yang ni clue pertama, yang ni clue kedua. Okey, sebelum itu kita mesti tahu formula untuk petua rantai yang kita belajar tadi. Okey, jadi dy per dt sama dengan dy per dx darab dengan dx per dt. So, ini sudah diberi. Okey, ini sudah diberi sama dengan 2. Sama dengan dy per dx. Dy per dx mana? Oh, inilah. Yang ni kamu kena convert jadi terbitan pertama. Iaitu dy per dx sama dengan, okey, bezakan 4x. Okey, bezakan 4x, kamu akan dapat 4. Okey, X ada kuasa 1 di sini kan. So, 1 bawa turun bawah. X, 1 tolak 1. Tambah dengan, tambah dengan, okey, ni 3 per X. X kena bawa naik atas dululah. So, 3X bawa naik atas. Dia akan jadi negatif 1. So, negatif 1 bawa ke hadapan. Dan negatif 1 tolak dengan 1. Kamu akan dapat 4 darab 1, 4. X, 1 tolak 1, kosong. Jadi X kuasa kosong sama dengan 1. Jadi 4 darab 1, 4 lah. Tambah dengan 3 darab negatif 1, negatif 3. X kuasa negatif 2. X kuasa negatif 2 bawa turun bawah balik. Kamu akan dapat 4. Yang ni terus tolak 3 lah. Per X kuasa 2. Jadi ini adalah terbitan pertama bagi Y sama dengan 4X tambah 3 per X. Okey, so kita sudah dapat cari dy per dx sama dengan 4 tolak 3 per X kuasa 2. So, darab dengan dx per dt. Dx per dt kita sudah tahu ke belum? Belum, sebab yang ni adalah perkara yang kita mau cari. So, dx per dt kita tulis sajalah. Okey, clue yang seterusnya tadi apa? Cikgu lupa tulis. Apabila x sama dengan 3. Itulah. Terlupa tulis. X sama dengan 3. Yang ni adalah clue yang terakhir lah. Ini adalah clue yang terakhir, iaitu x sama dengan 3. So, kita gantikan masuk apabila x sama dengan 3. Okey, terus ganti masuk nilai x ke dalam. Okey, sama dengan 4 tolak 3 per 3 kuasa 2. Darab dengan dx per dt. Okey, kamu akan dapat 2 sama dengan 4 tolak 3 per 3 kuasa 2. Kamu akan dapat, okey, tengok jawapan terus. Kamu akan dapat dapat 11 per 3. So, dapat 11 per 3 darab dengan dx per dt. So, yang 11 per 3 ni pindah ke sebelah sini untuk dapat nilai dx per dt. Kamu akan dapat 2 darab dengan, kalau pindah sebelah, dia punya pecahan akan jadi terbalik lah. Yang ini perkara paling asas yang kamu sepatutnya sudah tahu. So, 2 darab 3 per 11. Kamu akan dapat 6 per 11 unit
sesaat. Okey, sebab permulaan ini dia bagi clue pun dalam unit sesaat. Dia punya jawapan untuk dx/dt pun unit sesaat. Kadar perubahan x adalah sama dengan 6/11 unit sesaat. Ataupun kamu boleh tulis dalam bentuk macam inilah. S kuasa negatif 1. S kuasa negatif 1 ni sesaat lah, tapi dalam bentuk simbol matematik. Okey, seterusnya kita pergi ke praktiskan diri lah. Kita buat sedikit contoh. Kita buat sedikit contoh untuk praktiskan diri. Okey, disebabkan praktiskan diri ni cuma ada 2 soalan. Cikgu tidak tahu kenapa ada 2 soalan saja. Maybe soalan ini agak sukar untuk cari soalan yang sesuai. So, kita buatlah. Okey, praktiskan diri 6. Okey, fikir 6 lah. Soalan nombor 1. Persamaan y sama dengan 2x tambah 3 per x menunjukkan hubungan dua pemboleh ubah x dan y. Okey, x dan y ini terhubung melalui persamaan ini. Okey, itu adalah clue yang pertama. Jadi kita tulislah y sama dengan 2x tambah 3 per x. Ataupun y sama dengan 2x tambah 3x kuasa negatif 1. Okey, x bawa naik atas lah. Kalau kita jumpa x di bawah, terus bawa naik atas. Tiada masalah tu. Okey, so menunjukkan, okey, diberi y bertambah dengan kadar malar 5 unit sesaat. Okey, y bertambah dengan kadar malar. Okey, jadi di sini adalah kadar perubahan y. So, macam mana mau tulis simbol kadar perubahan y? Dy per dt. Kadar perubahan y dt di bawah sama dengan 5 unit sesaat. Okey, cari kadar perubahan x apabila x sama dengan 2. Okey, dia suruh kita cari kadar perubahan x. Jadi dx per dt. dt di bawah, x di atas, dx di atas. Sebab itulah dipanggil kadar perubahan x. Okey, dx per dt sama dengan berapa? Okey, yang inilah yang kita mau cari ni. Dan clue yang terakhir adalah apabila x sama dengan 2. Okey, ni ya, x sama dengan 2. Okey, yang ni adalah clue pertama, ni adalah clue kedua, yang ni adalah clue ketiga. Okey, dia bagi 3 clue saja. Okey, sekarang first step kita mesti tahu petua rantai. Okey, petua rantai dia adalah dy per dt sama dengan dy per dx darab dengan dx per dt. So, dy per dt kita sudah tahu diberi 5 unit sesaat. So, tulislah 5 di situ. Okey, dy per dx. Okey, macam tadi juga kita kena cari terbitan pertama untuk y. So, dy per dx sama dengan, okey, bezakan 2x, kita akan dapat 2. Bezakan 3x kuasa negatif 1, kita akan dapat negatif 3 per x kuasa 2. Okey, cikgu congak aja. Sebenarnya pembezaan ni boleh dilakukan di dalam otak. Okey. So, dy per dx sama dengan 2 tambah negatif 3 per x kuasa 2. Okey, ataupun negatif ni kita boleh jadi tolak lah di depan situ. 2 tolak 3 per x kuasa 2. Okey. So, itu adalah terbitan pertama dia. Kita salin balik di dalam sini. So, 2 tolak 3 per x kuasa 2 darab dengan dx per dt. Okey, sekarang ni kita guna clue yang terakhir, iaitu x sama dengan 2. Jadi, apabila x sama dengan 2, 5 sama dengan 2 tolak 3 per 2 kuasa 2 darab dengan dx per dt.
Okey, 5 sama dengan 2 tolak 3 per 2 kuasa 2. Okey. 2 tolak 3 per 4. 4 darab 2, 8. Jadi maksud dia atas sini 8, bawah dia 4. Itu kan 8 bahagi 4 sama dengan 2, sama juga. Darab dengan dx per dt. Jadi 5 sama dengan 8 tolak 3, 5. So 5 per 4. Okay, 5 per 4 darab dengan dx per dt. Okay, jadi 5 per 4 pindah sebelah sana, terbalikkan je punya pecahan. Dx per dt sama dengan 5 darab dengan 4 per 5. So, potong-potong. 5 bagi 5, 1. Jadi, tinggal 4. So, dapatlah jawapan dia 4 unit sesaat. Okey, ataupun kamu boleh tulis jawapan 4 unit S kuasa negatif 1. Sama juga. Dua-dua ni dapat markah. Okey, soalan ni kamu kena faham betul-betul lah. Sebab dia panjang kan. Mungkin soalan ni ada 3 atau 4 markah lah. Okey. So, cikgu yang buat soalan kuis dan ujian untuk topik yang ini. Apa-apa kamu boleh tanya cikgu lah nanti. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi ke praktiskan diri 6 yang nombor 2 ini. Okey, ni cikgu sudah tengok hari tu. Dia macam soalan yang tidak cukup maklumat sebenarnya. Okey, mari kita baca. Raja di atas menunjukkan segitiga bersudut tegak ABC dengan AB sama dengan 10 cm. Panjang BC menokok dengan kadar 0.8 cm S kuasa negatif 1. Cari kadar perubahan luas segitiga itu. Okey, mari kita keluarkan maklumat. Okey, nombor 2 lah. Okey, kalau kita perasan segitiga dia tidak ada sebarang label. Sedangkan dia punya ayat ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C. Dan dia bagi AB sama dengan 10 cm, BC menokok dengan kadar 0.8 cm, S kuasa negatif 1. So, kat sini ada huruf lah. Dekat atas sini kosong betul. So, apa yang kita buat, kita tanda sendirilah dia punya, kita label sendirilah. Tapi kalau dalam soalan peperiksaan PBCAS ataupun dalam soalan kuis tiada label, itu masalah lah. Ini praktiskan diri, tiada masalah kalau tiada label. Okey, kita boleh tambah sendiri. So, kita tambah sendirilah. Sini kamu letak A, sini kamu letak B, kamu letak C. Ataupun boleh ubah juga, yang ni letak B, yang ni C, yang ni A. Mana-mana pun sama juga, tiada masalah tu. Okey. So, cakap kat situ, AB sama dengan 10 cm. Okey, sini adalah 10 cm. Okey, 10 cm. Dan panjang BC menokok dengan kadar 0.8. Okey, ini BC menokok. Menokok dengan kadar okey. Menokok. Maksudnya ada perubahan terhadap panjang BC lah. Bila kita perasan ada sinonim perkataan kepada kadar perubahan, maksudnya dBC per dt, ya, sama dengan 0.8 cms kuasa negatif 1. Okey, dia sudah beri di situ kadar perubahan BC. Okey, adalah 0.8. Okey, seterusnya okey, ini adalah clue yang pertama. Clue yang kedua adalah AB sama dengan 10. Okey, AB sama dengan 10 cm.
cari kadar perubahan luas segitiga. Okey, dia suruh cari kadar perubahan luas, iaitu petua rantai. Okey, ni petua rantai dia, dA per dt sama dengan dA per dx darab dengan dx per dt. Okey, so dA per dt sama dengan dA per dx darab dengan dx per dt. Okey, tapi dekat sini tiada perkataan x. So mana perkataan x tu sebenarnya? Sebenarnya x di sini sebenarnya sama dengan BC. So untuk soalan ini x dia kita ganti dengan huruf BC. So kita ganti balik, dia akan jadi dA per dt sama dengan dA per dBC darab dengan dBC per dt. Okey, so dia suruh cari kadar perubahan luas segitiga. Okey, kadar perubahan luas segitiga tu dA per dt lah. Okey, kadar perubahan luas. Luas tu adalah A dia lah. Sama dengan berapa? So kita tengok petua rantai ni. Okey, dA per dt ni yang kita mau cari. Okey, dA per dBC, dBC per dt. Ya, pening kepala kan, macam mana mau buat ni? Semua clue tiada ni, macam mana ni? Okey, jangan risau, kita fikir. Okey, dia suruh cari kadar perubahan luas. Okey, apakah formula untuk luas segitiga? Okey, untuk luas segitiga adalah A sama dengan, luas segitiga AB darab BC darab 1/2 kan? Okey, maksudnya 1/2 darab dengan AB darab dengan BC. AB dia kita sudah tahu 10. Kita tulis dulu lah. AB darab dengan BC. Okey, akan dapat luas. Okey, tapi AB kita sudah tahu sama dengan 10 cm. Jadi 1/2 sama dengan 1/2 darab dengan 10 darab dengan BC. BC kita tidak tahu, jadi kita tulis sajalah BC. Okey, 1/2 darab 10 5. So 5 BC. Okey, yang ini adalah persamaan yang menghubungkan luas dengan BC. Okey, sekarang ini kita sudah boleh cari tebitan pertama untuk luas. Tebitan pertama terhadap BC. So dA per dBC sama dengan, bezakan 5 BC. Okey, BC ni macam satu huruf lah. Kamu akan dapat 5. Okey, macam mana boleh dapat 5 ni? 5. Okey, BC ni ada kuasa 1. Jadi 1 ini buat turun bawah sini. 1 tolak dengan 1. 5 darab 1, 5. BC kuasa 0 akan dapat 1 juga. So 5 darab 1 akan dapat 5. So 5 lah jawapan ni. Okey, so 5. Okey, dA per dBC sudah tahu. dBC per dt sudah diberi ni. dBC per dt sama dengan 0.8. So dA per dt, okey, ni yang perkara yang kita mau cari, sama dengan, okey, dA per dBC sama dengan 5. So tulis 5 di situ. Darab dengan dBC per dt sama dengan 0.8. 0.8. So 5 darab 0.8 dapat, lama sudah, kena guna kalkulator juga ni. Okey, so 5 darab 0.8 dapat 4. So 4 lah. Apa unit dia? Okey, disebabkan ini adalah
kadar perubahan luas. Luas seperti yang kita tahu, dia ada kuasa 2 lah. So, unit dia adalah cm. So, cm kuasa 2 S kuasa negatif 1. 4 cm square S kuasa negatif 1. Jadi ini adalah dia punya jawapan. Agak sukar ya. Tapi kamu boleh tengok balik video ni ulang-ulang untuk kamu faham. Cikgu sebenarnya nak terus sambung pada tokokan kecil dan penghampiran. Tapi kita pergi ke video seterusnya lah untuk sambung. Nantikan video cikgu untuk topik 3.2.2.